1 kalam yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahul rasul illa ada bizid tamak. Artinya tidak akan berkembang biaknya di antara cabang kehinaan itu kecuali di atas bibit tamak, yakni kerakusan. Bila mana di antara manusia dalam keadaan nak tengok bagaimana kehinaan itu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin ditimpa kehinaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpa oleh Allah Taala akan kehinaan ke atas seorang itu berpunca daripada hal keadaan berpunca daripada di antara sifat tamak dalam keadaan yang nak mengumpulkan dia akan dunia. Bila dia nak kumpulkan akan dunia, tamak akan kepada dunia itu membuatkan di antara manusia yang pertama hal keadaan dia akan tertumpukan kepada barang yang ditamak. Sifat tamak itu dah menunjukkan bahawa betapa di antara buruknya perangai manusia. Maka dengan sebab itu di antara sifat tamak ini ada satu di antara sifat yang dengan dia itulah akan membabitkan kelalaian dalam ibadat, membuatkan di antara bermula daripada tamak itulah yang membuatkan manusia timbul dia sifat dengki ataupun sebagainya. Sifat tamak dan rakus ini ialah di antara bibit daripada segala macam kehinaan dan kerendahan. Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah ta'ala, seorang daripada wali besar. Dia wali. Satu ketika dia pergi dekat kubur, dia pergi tengok anak dia. Dia mengintai anak dia pergi ke mana. Tiba-tiba dalam keadaan dia dapati anak dia pergi dekat kubur. Bila anak dia pergi dekat kubur, pada ketika itu dia tengok anak dia menangis dekat kubur. Lalu dalam keadaan anak dia bercerita, kemudian bercakap-cakap, bermunajat dengan Tuhan. Tiba-tiba anak dia menangis ketika itu dan menjerit dan meninggal di atas kuburan. Lalu pada ketika itu Abu Bakar Al-Waraq pergi dekat dia. Wahai anakku, di antara sesungguhnya bertahun-tahun dah di antara ayah pergi dekat kuburan. Sedikit pun ayah tak dapat di antara pengajaran dan dapat di antara hal keadaan mendatangkan kesan kepada hati aku. Sedangkan kau di antara anak yang begitu muda dalam keadaan kau pergi kubur, tetapi dalam keadaan mendatangkan kesan hingga kau takutkan kepada Allah membawa dia kepada kematian. Yang ini Abu Bakar Al-Waraq, seorang daripada waliullah. Kalau mengikut dia anak murid kepada Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, dia juga di antara Abu Bakar Al-Waraq, dia merupakan seorang wali. Satu ketika dia pergi dekat satu bandar. Lalu dalam bandar tu orang kenal, yang ini Abu Bakar Al-Waraq. Lalu orang tahan, Puan Syekh, tolong doakan saya, doakan kami. Maka Abu Bakar Al-Waraq pun mengangkatkan tangan, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tidak aku tahu apakah di antara mereka, maka jangan di antara kami, maka sesiapa saja yang hadir pada majlis berdoa pada hari ini, kau ampunkanlah akan dosa dia. Ini Abu Bakar Al-Waraq punya doa. Ingatkan doa ni dalam keadaan doa biasa. Tiba-tiba dalam di antara seorang daripada mereka itu tadi adalah seorang yang kerja dia hal keadaan berzina dengan mayat dan menculik kain kafan. Kebetulan malam tu matinya seorang gadis. Bila mana mati seorang gadis, hal keadaan dia gadis kubur. Kemudian dalam keadaan diambilnya perempuan tu ketika dalam keadaan dia nak zina. Tiba-tiba perempuan tu berkata, tidakkah kau malu dalam keadaan meletakkan aku bertelanjang di dalam kubur, di dalam pandangan Allah? Kemudian dia kata, apakah lagi yang perlu kau curi pada kain kafan? Kalau adanya hari ini kau tak sentuhkan akan aku dan kau tak curi kain kafan, seluruh dosa kau yang terdahulu telah pun diampunkan oleh Allah dengan keberkatan doa Abu Bakar Al-Waraq yang kau hadir pada siang tadi. Ini kelebihan Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah ta'ala, anak murid kepada Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Tirmizi boleh baca, Tirmizi boleh baca, Tarmizi boleh baca. Tiga-tiga boleh baca atas baris. Dia anak murid. Kalau tengok pada tok guru dia pun, siapa dia? Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Pada ketika dalam keadaan mengikut kawan dia untuk pergi belajar. Dalam dia nak pergi belajar, tiba-tiba mak dia kata, adakah kau nak tinggalkan mak seorang yang dah tua tinggal seorang-seorang? Lalu tak jadilah Abu Isa At-Tirmizi untuk pergi belajar. Pergilah kawan dia pergi hantar di muara sungai. Bila takdir kata dalam keadaan dia pergi, kawan dia pergi, dia pun lambai-lambai. Akhirnya dia menangis dah di muara sungai pada ketika. Dalam dia menangis dalam keadaan kerana tak dapat pergi menuntut ilmu. Tiba-tiba dia tengok bagaimana air di muara itu dalam keadaan tiba-tiba berpusing. Dalam berpusing air itu tadi tiba-tiba timbul seorang laki-laki. Lalu dia berkatakan, jangan kamu risau wahai Abu Isa At-Tirmizi. Sesungguhnya engkau akan aku akan yang mengajar kau. Aku adalah orang yang dihantar oleh Allah untuk mengajarkan akan kau. Lalu Abu Isa tak tahu cerita siapa orang. Nak ceritakan Abu Isa At-Tirmizi ni dalam keadaan kealiman dia tu, sampai di antara mabuk dia dengan Tuhan, dia mengarangkan di antara kitab-kitab yang tebal.
Tebal, kitab-kitab ni yang paling banyak. Hingga kan di antara kelebihan Abu Bakar Al-Waraq, ketika Abu Bakar Al-Waraq, anak Abu Isa At-Tirmizi, guru kepada Abu Bakar Al-Waraq ni, ketinggian rohani dia tu dicatatkan ni di antara hal apa yang ditempuh dalam ketika tenggelam dalam ketuhanan. Pada ketika itu tidak ada satu ulama yang boleh baca kitab ni. Seperti mana tuan-tuan kalau saya kasih syair Hamzah Pansuri, mungkin tuan-tuan ada yang boleh baca, ada yang boleh baca, ada yang boleh baca, tetapi belum tentu ada yang boleh faham. Kalau tanya tuan-tuan, boleh tak tuan buka kitab? Buka kitab boleh, Ustaz, tetapi baca belum tentu. Saya Ustaz, saya suruh baca kitab. Baca kitab boleh, tapi syarah belum tentu. Maka nisbah kitab Abu Isa At-Tirmizi itu tak ada orang yang layak baca pada zaman. Lalu di antara dipanggilkan anak murid di Abu Bakar Al-Waraq, kau pergi dekat sungai lalu kau balingkan kitab ni, balingkan kitab di dalam sungai. Lalu Abu Bakar Al-Waraq ambil kitab ni, dia rasa tinggi ilmu ni, mana dah tahu besok aku jumpa satu guru yang boleh mengajar kitab ni. Dia pun simpan, taruhkan dalam semak. Lepas tu dia pergi jumpa kepada Abu Isa At-Tirmizi. Dia bertanya kepada Abu Isa At-Tirmizi, tanya kepada Abu Bakar Al-Waraq, adakah kau telah kau balingkan kitab aku ke dalam sungai? Maka dia kata, maka dia kata, belum lagi wahai tuan guru, kerana dalam keadaan aku sayangkan akan kitab tu. Dia perintah balingkan pergi. Bila dia pergi dekat sungai tuan-tuan, lalu pada ketika dia cecarkan kaki dia ke sungai, bila dia nak masukkan balingkan kitab, tiba-tiba air sungai itu terhenti dan terbelah dua. Tiba-tiba keluar satu peti daripada sungai. Dia keadaan dibawa oleh satu orang manusia. Lalu dalam keadaan dibukakan peti, kata manusia ni tadi, masukkan kitab ini ke dalam keadaan ke dalam peti untuk dibenamkan menjadi khazanah bumi. Kerana tidak ada manusia yang boleh dan memahami apa yang dikarang oleh Abu Isa At-Tirmizi, guru kepada Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah ta'ala qaddasallahu ruhahu. Lalu dibenamkan pada ketika itu. Bila dia melihat dalam keadaan demikian, siapakah orang tu? Lalu dia bertanya, siapakah tuan? Aku adalah Sayyidina Mulia Ibn Makan, Ibn Falih, Ibn Syam, Ibn Nuh, yakni Sayyidina Haidir alaihi salam. Rupanya baru dia tahu, Abu Bakar Al-Waraq baru dia tahu bahawa tok guru dia Abu Isa At-Tirmizi yang tak dapat pergi mengaji tadi, rupa dia belajar terus ilmu ini kerana daripada Sayyidina Haidir alaihi salam. Kalau istilah orang bahasa pakai orang perubatan kata, yang menjaga air, yang apa dia? Yang menjaga air, tok bomo, tok pawang, tok dukun, ialah tok doktor je. Kalau tak, dia kata kalau dia nak jampi air, dia akan buka air, dia akan melalui salam dia kepada Nabi Haidir alaihi salam. Nabi Haidir alaihi salam. Kemudian lepas daripada itu Abu Bakar Al-Waraq kata penjaga kubur, kata mayat ini tadi, kalau kau hadir, kalau kau takdir, kata kau tak mencuri dan tak berzina, maka kena saya pada ketika itu harga segala dosa kau yang terdahulu telah pun diampunkan oleh Allah dengan keberkatan Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah ta'ala qaddasallahu ruhahu. Itu kelebihan wali. Al-Waraq Al-Hakim berkata, andainya sifat tamak itu dapat ditanya, siapakah ayahmu? Maka pasti menjawab, ragu terhadap takdir Allah. Orang yang katakan tamak ni kepada besar dia, bapa besar bagi tamak ni, ayah kepada tamak ini adalah ragu dulu dengan ketentuan daripada Allah. Bila dia ragu sesuatu ketentuan daripada Allah, ragu ni barang yang dikatakan syak, zan dan waham, salah satu daripada. Macam Sayyidina Ibrahim ketika dalam keadaan nak dimelih anak Alif, lalu Iblis datang ragu-ragukan tentang mimpi dia. Lalu dilontar kali pertama, ketika dalam keadaan nak disembelih anak dia, dua kali lagi datang lagi Iblis datang ketika itu. Dia meragukan lagi tentang keyakinan Ibrahim. Dilontar dia buat kali kedua, seterusnya pada kali ketiga, dilontar dia buat kali ketiga. Maka tiga itu tadi adalah lantaran. Yang pertama di antara Iblis datang untuk menghargai dan mengesahkan tentang mimpi. Kemudian yang kedua tadi ketika nak sembelih, dia mengesahkan, dia akan syak, dia mewahamkan tentang sembelihan, dan seterusnya dalam keadaan meletakkan zan dalam kelakuan menyembelih itu sendiri. Maka apa yang disembelih, keadaan yang dibaling oleh Sayyidina Ibrahim itu apa dia? Bila dia di keadaan dikoda, dia membalingkan sesuatu, menghilangkan syak, menghilangkan zan, menghilangkan waham. Ini kaedah dan kaifiat orang jamarat. Bukan nak baling Iblis, bergolek-golek Iblis ketawa, batu kecil ini kau nak baling dia. Apa dia? Batu besar ini kau nak baling Iblis.
Padahal iblis ni bukan kecil-kecil orang, besar iblis ni. Tiba-tiba dalam keadaan kau nak baling dia dengan keadaan nak baling dia dengan batu yang kecil-kecil besar tarik kambing. Duk baling. Mengisyaratkan benda tu. Kalau sekadar kau nak mengajukkan tradisi, dia berlaku tradisi. Tapi yang dikenaki di situ ain bagi setiap daripada apa yang ditasyri'kan oleh Allah melalui daripada perbuatan Nabi Ibrahim. Dia melontar iblis. Iblis kalau nak fikir, dia melontar iblis. Kemudian lepas dia melontar iblis, dia melontar 3 kali. Dibuangkan dulu suatu perkara itu menolak bagi perkara supaya tidak mendatangkan zon. Supaya keadaan bisikan iblis tak mendatangkan zon dan waham. Maka berlakulah mula, wusta dan Aqabah. Maka berlakulah 3 jambarat dalam bentuk begitu. Supaya bila dia balik haji, seluruh perkara itu dah hilang. Dan ditinggal dan dilontarkan di jambarat. Dia dah buang syak zan dan waham terhadap Allah. Tidak ada lagi di antara hal keadaan perkara itu dalam dia selepas daripada balik haji. Melainkan keyakinan yang mutlak di tentang ketuhanan Allah. Sebab itu dalam bab itu dia kena tengok betul-betul. Kalau Siti Hajar itu berjalan, dia cari air dalam suasana yang panas, pergi balik dekat padang pasir. Kemudian pula yang lebih lagi ujian yang paling berat bagi Siti Hajar, bila anak bayi kecil dia itu menangis. Kalau orang tua dia boleh tanggung sendiri, ini budak kecil pula tiba-tiba kemahal keadaan kepanasan dan kehausan. Lalu dalam keadaan penuh dengan pengharapan, yakni sifat raja. Kemudian berkata dengan sifat al-ittirar, dalam keadaan terdesak, beberapa hal keadaan terdesak. Kerana tertekan anak yang kecil dalam keadaan terlalu haus, maka larilah dia dengan menunjukkan ubudiah dia. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Safa artinya suci, Marwah benda yang ada dalam diri. Maksudnya hal keadaan Safa Marwah, lari. Akhirnya keluarlah Zam-Zam pada ketika itu. Istilah di antara masa ketika Hajar berlari Safa Marwah itu, apa hamparan hati hasil Siti Hajar isteri kepada Nabi Ibrahim, apa hamparan hati dia dalam terhadap Allah ketika dia mencari air dan perlukan kepada air. Yang pertama sifat raja, yakni berharap, yakni bergantung kepada Allah. Yang kedua ittirar, yakni perlukan, yakni hal keadaan permintaan yang mendesak dia kepada Allah Ta'ala. Ini syarat hati yang perlu dipasang ketika bersaing. Bukan jalan 3 lenggok, air dah siap tepi, minum secawan. Jalan lagi kat depan, dah ada selenggok, minum lagi secawan. Sudah banyak cawan daripada saing. Faham? Bukan zahir bahasa. Zahir ni mu'alak boleh buat. Siapa kata tak? Orang Melayu tak payah nak kursus lama-lama. Mu'alak pun boleh buat. Pasal dalam haji ni ada bacaan ke? Tak ada, mana dalam haji ada bacaan. Yang banyak-banyak tu saja tabung haji nak bebankan kau. Apa dia? Dia nak tambah-tambahkan kau. Kadang dia gantung je buku, duk tawab, gantung buku. Tak ada bacaan dalam haji. Dia ajukkan saja. Mandi ihram, mandi. Pakai ihram, pakai. Spender Jod. Jangan pakai spender. Mana ada pakai spender? Tak ada. Kau ada pakai dulu. Dia tak ada spender. Siapa yang datang haji tu? Mana? Daripada sebesar-besar ketua dalam negara sampai sebangsat-bangsat manusia, kalau dia masuk pada ihram, semua orang lencah spender. Siapa paling besar atas dunia? Kalau katakan, kalau kata raja Saudi, katakan Salman pun kalau dibiat ihram dia kena runcut. Disebab begitulah. Apa dasar yang dikenaki dengan ihram? Ini dah cerita bab haji bang. Nak cerita pun dah lambat. Petang ni orang ambil haji. Dalam masalah. Ini sebab begitu. Dia faham. Kalau tak ada kata nak mengajuk, senang, cukup main senang. Datang ke debak pasang kain ihram, pasang niat. Kemudian lepas daripada itu pusing 7 kali, debak ke debuk, kemudian pergi sa'i, pergi balik 7 kali. Lepas daripada itu tahlul, habis satu umrah. Senang je kerja haji pun. Kerja umrah. Lepas itu tunggu pada musim masuk haji. Pergi hal keadaan selesaikan masalah itu untuk apa hari. Nak kira lah hukum pergi haji ni tak sampai 10 hari. Ada 10 hari. Saja nak sungguh lepak. Nak sungguh apa? Nak sungguh lepak. Hari itu setelah masa dia hantar haji menangis-nangis. Belum ke air mata dah balik. Sekarang lah nisbah dia. Tengok
Tengok kan? Cantik tak cantik? Allah letakkan ujian dia orang duduk di Mina berapa hari, duduk di Arafah, dalam suasana 4 hari, 4-5 hari. Ujian cukup main kuat. Kemah dalam keadaan itu, tempat yang tak cuaca juga dalam keadaan panas. Itu je pun ujian haji yang paling kuat. Ada pula negara nak tunjuk kaya, nak minta kemah besar, nak minta aircon go. Nak minta aircon lagi kuat pula. Tak mana negara yang bercakap tu pun tak tahu. Dia minta kalau boleh diselesaikan tempat untuk bermalam di Mina, keadaan tempat di Arafah diselesaikan. Kalau boleh kemah dibesarkan dalam bentuk macam ni. Itulah ujian. Negara orang kau jangan sibuk. Faham? Mina dengan Arafah tu pun bukan pakai tiap-tiap hari, setahun sekali. Negara orang kau jangan sibuk. Kau selesaikan masalah negara kau. Tak ada je surat khabar aku baca itu. Somalia ke Argentina. Apa dia? Masalah orang tu hadapi haji dah 50-60 beratus tahun dalam bentuk macam tu. Engkau pula sejak akhir duduk sibuk pula masalah Mina, masalah Arafah dengan Mina. Itu dia diam tu lebih selamat. Kat Saudi tu bukan orang bodoh, bukan orang bodoh. Negara Saudi tu bukan negara miskin, diam. Kena suruh diam lah. Kau cakap kat kawan kau tu. Aku pun tak tahu pula siapa bercakap. Aku tak ingat. Engkau kan? Nak suruh besarkan khemah tak selesa. Nak suruh kuatkan aircon, nak buat tempat yang teratur, biar senang. Nak berkelah betul orang Malaysia ni baik. Apa dia? Nak berkelah, nak melancong betul orang Malaysia ni, tak nak susah sikit. Tak nak susah sikit panas. Allah Akbar. Itulah ujian. Tak ada. Itulah ujian yang paling kuat. Tak ada lagi. Yang lebih kuat lagi, kalau tak ada kata tengah-tengah panas, kau masuk dalam khemah. Yang itu lagi kuat. Masa masing-masing tidur dengan kain ihram, macam-macam watak yang kau tengok dalam. Yang kau tengok tu, yang kau takut tu, mengerikan tu. Kau faham tak? Dah, kalau awak tanya apa bapa kepada tamak, sifat tamak hal keadaan ragu terhadap takdir Allah Ta'ala, datangkan keraguan dalam bentuk takdir, tidak meletakkan keyakinan mutlak, takut dicacat ataupun takut dalam keadaan dekancer virus yang berlaku dalam akidah. Nak meletakkan mutlak dan terjadi di bawah af'al ketuhanan. Ada tak sesuatu yang bergerak di atas alam ini yang bukan daripada takdir Allah? Adakah sesuatu perkara yang hal keadaan berjalan di langit dan di bumi yang terlepas daripada pandangan dan di bawah takdir Allah, yang terlepas daripada bayangan zilal terjadi bagi af'al ketuhanan? Tak ada. Bila dia nampak dalam bentuk macam itu, dia pandang hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Bila dia pandang hikmah di sebalik satu kejadian, takkan berlaku sesuatu baik dan buruk itu, melainkan barang yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dikatakan kalau demam itu satu perkara yang buruk, dia datang daripada Allah. Hal keadaan yang buruk itu menandakan ada kalanya tanda tarik Tuhan menghampiri kepada dia, ada kalanya benda yang dinampakkan baik oleh manusia, barang yang Tuhan tolak ia daripada Allah Ta'ala. Contoh macam ayat perang, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Adakah benda yang kau suka benda yang kau suka lakukan tetapi ini keburukan bagi kau? Adakah benda yang buruk pada kau tapi sebenarnya kebaikan pada kau? Hidup ni dipama dua umpama. Yang pertama pula, yang kedua ketum. Faham? Kenal ketum? Ketum. Aku daripada dulu tak ada salah, orang pula kata sah. Dan akhirnya ni pula pandai pula kata tak sah. Kata tak salah. Allahu Akbar. Faham? Minum air ketuk untuk kesihatan. Apa masalah? Engkau campur campur tu hukum datang. Kau tak campur tak hukum dah? Tak datang. Faham? Ikut sukatan lah. Faham? Kicap manis tu, kau makan 3 botol minum. Mabuk tak? Mabuk. Habis kau nak patuah haram ke? Kicap tak boleh makan, haram. Sebab salah guna. Dah tak jatuh pada haram pun, tapi salah guna yang jatuh jatuh haram. Kicap tak jatuh haram, tapi salah guna jatuh haram. Pagi-pagi beli cili sos 3 botol, makan, minum sos 3 botol. Silap-silap kau pergi ke masjid, dah masjid mana kau pergi? Mulai ke patuah masjid ni nak keluarkan, tak boleh makan sos, hukum dia haram kerana memabukkan. Sos tak mabukkan, terus dah haram, tapi salah guna dia jatuh
Itu haram. Faham betul-betul tu? Dada. Mana manusia yang tak terpisah dengan dada? Yang tak heran boleh berpisah dengan dada? Weh, yang kau makan tu bukan ciri-ciri dia. Orang kampung, orang ni sembilan ni tuan-tuan. Dia orang punya pokok getah ni bukan pokok getah tanah rata tau. Istilah dia pakai tanah tinggi, tegak macam poket ni. Satu orang peruntukkan 2 ekar lebih. Dia beli zaman tanah tinggi dulu lah. Dia beli dalam bentuk tu. Kalau dikutip-kutip sekerap ni, dia bungkus. Tiba ke atas sekarang, diikat kuat-kuat, ditergajang je. Terus jatuh ke bawah. Balik ke bawah. Kadang-kadang disampai dulu. Lantun kemudian. Faham tu kan? Lantun sampai dulu, dia datang kemudian. Dia sampai dulu, lantun sampai kemudian. Maknanya dia tergajang, dia tergolek dulu. Kemudian bawa lantun ikut dia. Kalau nisbah begitu, itulah jauh jarak hanya jarak orang lagi. Bila dia pakcik ni bagus kuat daki bukit. Ngopen pergi kat tepi bukit tu, baca 2-3 ayat, potong baca kaki 3 tu, begini dia jentik. Dia jentik. Kejap lagi bila power dia dah sampai, dia daki bukit sampai terlajak bukit lain. Sebab begitu. Kalau contoh salah penggunaan je bang, benda tak ada haram pun, mana ada kau salah guna. Kau tak ada kata, tak payah kata fit, tak payah kata syabu, tak payah kata ais, tak payah kata apa. Panadol pun kalau kau overdose, dia masalah. Ya, panggil. Awas dada, hidangan daripada neraka. Banyak ayat kau. Apa dia? Ayat kau, awas dada, hidangan daripada neraka. Aku dah ceramah 2-3 kali, aku tegur dah tak ada lagi Adnan tu dekat highway. Highway tak ada. Saya dah tegur 2-3 kali lah. Mana ceramah saya tegur. Ayat tu tak apa nak cantik. Agak awan dalam neraka tu semua makan dadah je, boleh? Makan dadah. Faham dia je lah bang. Buat cuma dadah kalau isyak rosak seorang. Dadah kalau buat habis satu masjid rosak. Faham ya kan? Takut kau tidur. Dadah kalau isyak seorang je rosak. Faham? Tapi kalau dadah dia terjadi, satu kampung rosak kan? Kau nak aku contoh kan? Nak bagi contoh kan? Itu dia kata hakaran bapa bagi sekadar tamak itu tadi dinamakan dia orang yang ragu daripada takdir. Dan bila ditanya apakah pekerjaan tamak, jawabnya merendahkan diri dan hakaran apakah pekerjaan dia, yakni dalam keadaan sifat merendah dan yakni menghina, merendahkan martabat dia. Dan bila ditanya apakah tujuannya tidak dapat apa. Kata saya, tak akan dapat apa bagi orang yang tamak. Yang pertama dalam keadaan dia berjus. Kalau ibarat orang Melayu, ibarat anjing dengan bayang-bayang, maka nisbah, maka dia tepat bagi perangai manusia. Bila dia nakkan sesuatu benda yang ada dalam bayangan, belum pasti lagi dalam keadaan dapat, dia melepaskan apa yang ada pada mulut dia. Begitu kaedah anjing. Anjing ni Tuhan ceritakan tentang perangai keadaan manusia di 2-3 ayat tuan-tuan. Allah cerita dalam Quran anjing ni, dia perangai macam setengah manusia. Bila tak dia kata masa dia susah ni tadi, bila tak dia kata dalam keadaan masa dia susah ni tadi, terjelih dalam keadaan lidah dia nak pergi mencari makanan. Bila dia dah kenyang sekalipun, keadaan lidah dia tetap terjelih, tak puas lagi keadaan untuk mendapatkan makanan. Ini perangai anjing. Yang ada pada manusia yang dinisbahkan seperti hak anjing itu ialah nafsu. Bila dia dapat sikit pun dalam keadaan lidah dia terjelih, dia dapat banyak pun lidah dia terjelih. Nafsu dapat sikit pun tak rasa puas, dapat banyak pun takkan rasa puas. Baik itu kalau tuan-tuan berzikir tidur. Dalam tertidur tu mimpi anjing. Lalu anjing tu datang ke jauh tuan-tuan lalu digigit. Buka tafsir apa yang dinyatakan oleh Ibn Abbas. Jiwa orang yang bermimpi itu adalah yang masih gila sebahagian kecil daripada dunia, yang membuatkan kerohanian dia tersangkut kerana terpaut dia dengan kegilaan sedikit daripada dunia. Dalam tafsir mimpi ni tuan-tuan, kalau dua benda ni mimpi, ialah benda yang paling bahaya. Yang pertama, kalau orang yang tamak dia dengan dunia, hidup dia tamak dunia, tamak harta, tamak pangkat, tamak macam-macam tamak ada. Yang tak ada tamak nina aja.
Kalau dia sembahyang, dia tak ada tamak ni lah. Orang yang jenis macam ini, kalau takdir katalah, kalau dia tidur, kalau dia bermimpi, dia akan mimpi bagaimana dia masuk dalam kandang babi yang begitu banyak. Lalu babi kejarkan akan dia, lalu dia tenggelam dalam penat kepenatan dikejar oleh babi. Orang begini mengikut dalam tafsir, otak dia, urat dia, bulu roma dia, kulit dia, semua dah mabuk dan gila kepada dunia, tuan-tuan. Faham? Dia faham ke? Orang tanya gila pada dunia itu, adakah awak nakkan rumah besar, bini besar, anak besar, semua besar? Tak ada. Dia yang katakan ke dunia, orang gila kan kepada dunia itu, orang yang dia atas dunia ni, dunia akhir atas dunia ni, dia kena pilih salah satu je. Kalau seandainya dia tak pilih Allah, menandakan dia ahli dunia. Andainya dia pilih dunia, otomatik dia akan hilang ingatan dia terhadap Allah. Yang ni confirm, dijamin oleh syirik. Tak boleh ubah lagi dah. Seperti mana yang tuan-tuan akan jumpa dalam bab wajah. Bersesungguhnya hati itu mempunyai satu wajah. Apabila kamu sembahyang, kamu memandang buah berhadap kepada Allah, menandakan kamu membelakangkan dunia. Tapi seandainya kamu ketika sembahyang mengingati akan dunia, menanda kamu membelakang roh, kamu membelakangkan Allah. Maka dia pilih salah satu je bang. Dia tak boleh nak main setengah-setengah. Rakaat pertama saya ingat Allah, rakaat kedua saya ingat dunia. Tak kan? Itu mazhab sendiri. Mazhab tasawuf di dua je. Ikut kata Quran. Yang pertama katakan kerja Allah, yang kedua kerja syaitan. Faham? Sebab tu dalam Quran pun dia ada dua je parti. Parti Allah, parti syaitan. Dua je. Mana parti tak menepati parti Allah, yang itu adalah parti syaitan. Yang mana parti kalau rasa panas, yang itu menandakan parti ros. Parti apa? Air ros. Engkau ni. Maha. Bila kau buat satu majlis, menepati kehendak Allah, tak menepati, maka menepati kehendak syaitan. Senang je hukum dengan tasawuf ni. Tengok pakaian perempuan tu, menepati tak kehendak Allah, tak menepati. Itu pakaian bagi menepati bagi kehendak syaitan. Bukan payah pun. Kan senang hukum. Kalau kau pegang hukum tu dah lama kau boleh duduk majlis fatwa. Hukum kau dua je. Tepat ke Allah ke tepat kat syaitan. Itu je pun, bukan payah benar pun. Allahu akbar. Siap tengok. Itu. Maka nisbah dia kata dalam keadaan tujuan, hal kalian apa kata dia tujuan tak dapat apa-apa. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib. Antara sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Apa lagi di antara yang ada pada Sayyidina Ali, ialah yang termasuk daripada golongan kanak-kanak yang pertama masuk Islam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada kali satu ketika ni dalam keadaan dia jatuh cinta dengan anak Abu Jahal. Tahu dia? Sayyidina Ali ni lah, dia jatuh cinta dengan anak Abu Jahal. Lalu pada ketika dalam keadaan dia nak masuk meminang, berita itu sampai pada Rasulullah. Bila dia sampai pada Rasulullah, orang bagi tahu, Rasulullah panggil pada Sayyidina Ali. Betul ke kau nak kahwin simpulan? Ya betul ya Rasulullah, aku nak minat. Maka jawab Rasulullah, aku bercakap bukan barang yang bercanggah daripada apa yang telah aku lafazkan. Kerana Rasulullah mengatakan dulu di antara Rasulullah hal keadaan supaya dalam keadaan maknanya hal keadaan Rasulullah maknanya kahwin 1, 2, 3 itu adalah di antara benda yang pernah Rasulullah lalui, adalah Rasulullah hal keadaan buat. Adakah Rasulullah tegak Sayyidina Ali bercanggah daripada arahan dia yang dulu seperti mana perbuatan dia yang dulu. Rasulullah bagi alasan, aku tolak bagi di antara kau ini wahai Ali. Yang pertama, kerana hal keadaan kau mengawini bagi musuh anak musuhku. Yang kedua, bahawa di antara aku takut bahawa sesungguhnya perkahwinan kau ini menyakiti bagi Fatimah binti Muhammad. Maka hal keadaan aku tidak reda Fatimah binti Muhammad disakiti. Lalu keluarlah hadis dalam lafaz umum, siapa yang menyakiti bagi ahli bait, dia menyakiti bagi hak Rasulullah. Itu kisah dia bang. Lepas daripada wafat Rasulullah, bersenarai bini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang kau makan tongkat dia tu. Tongkat dia kau makan. Masuk je kedai biasa tongkat Ali. Susu bang? Tak. Boleh. Kopi tongkat Ali. Orang kata nak cabut tongkat Ali ni tak boleh tarik macam ni, daripada belakang. Tarik macam ni.
Orang kata lah, tak ada lah, aku duduk tepi hutan, antara hutan kebor tampil, aku duduk tepi. Aku tarik tongkat lagi, tak payah belakang pun, depan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu rahsia dia. Tapi tak tahu lah, kat Mekah ada tak tongkat lagi, tak tahu. Teka orang Melayu saja-saja taruh oleh kerana ubat terpawa, maka disebah ambil kepada ahli. Maka tengok akau kayu untuk paru untuk perempuan, disebah ambil kepada Fatimah. Itu je. Nak buat macam mana? Allah. Anak yatim minta derma RM3, RM4, tak nak dia bagi. Bila ada orang jual lupa, cepat kuat RM50, RM60, cepat dia beli. Itu pun segan. Dia tengok orang ramai, cepat bagus, cepat. Mana pula orang tua ni? Allah Akbar. Siap. Tak ada lain lagi otak ni fikir ke situ je. Ya, nak buat macam mana? Apa yang nak fikirkan ubat kuat. Sebenarnya kekuatan tu dia ada. Dengan lagi oleh kerana yang ada kat rumah tu dah 40 tahun kau ada. Memang lemah rasa. Kita tengok muka dia pun kau takut nak menyangkut. Kan saya dah kata, kalau tiap-tiap hari makan masak lemak cilapi 40 tahun, siapa tak muak? Awak ni 9 pun muak. Sekali-sekali kena tambah, ada kena cari lauk asam pedas ke, cari lauk laksa Johor ke, ada kena ada dah satu lauk tambahan, baru dituang borin. Makan masak lemak cilapi dah borin, pergi pula makan asam pedas. Faham tak? Orang tasawuf takkan tak faham. Orang tasawuf takkan. Itu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yakni baru masuk dalam masjid Jami' di Basrah. Lalu dapati orang banyak memberi ceramah dalamnya. Ini kisah tauliah. Adakah tauliah ini wujud? Ya, tauliah ini memang wujud. Hal keadaan ternyata pertanyaan yang punya hal keadaan. Maka ia menguji bagi beberapa pertanyaan dan yang ternyata tidak dapat menjawab. Yang tepat diusir, dihalau dan tidak diizinkan beri ceramah. Dan ketika sampai kepada Hasan Al-Basri, dia tanya pada satu orang, apakah di antara punca, di antara kerusakan agama? Terdiam ulama' ni, terus dia tak izinkan lagi menjawab. Dia tanya ulama' ni, apa di antara jawapan? Jawapan dulu di antara jawab Sayyidina Ali punya persoalan. Bila tak dapat di antara kepala ilmu dalam bentuk macam tu, Sayyidina Ali keluar. Tak diizinkan menjawab. Ini tauliah yang berlaku pada zaman tu. Dengan lagi tauliah ni dia ada masalah. Dia tak macam lesen. Lesen ambil kat Melaka boleh memandu sampai Penang, sampai Kedah. Tauliah kau ambil kat Melaka belum tentu kau boleh mengajar sampai Penang. Dia tak selaras bang. Mana ada selaras? Tak selaras. Dia jadi macam kecuali pada tauliah besar, headquarter sana, Jakim sana. Baru kau boleh pusing satu Malaysia. Itu contoh. Jangan pula besok kau kata nak mengajar kena ada lesen motor. Takut kau kata ada lesen motor. Maka dia tanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ada kata pendapat dia merupakan orang yang hidup pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in. Setengah pendapat kata Hasan Al-Basri ini adalah kanak-kanak dia, ibu dia khadam kepada Rasulullah. Hasan Al-Basri ini satu ketikanya dalam keadaan dia menangis, mak dia tengah buat kerja di rumah, lalu diambil oleh isteri tua Rasulullah, lalu dalam keadaan tiba-tiba menyusukan, tiba-tiba keluar susu pada ketika itu. Hasan Al-Basri ini asal dia penjual permata. Hasan Al-Basri ni jual permata. Yang saya katakan dia pergi masuk nak jual kat istana, tiba-tiba raja nak bertolak pergi ke hutan nak tengok putera raja, makam putera raja. Lalu tiba dekat makam tu diikut oleh Hasan Al-Basri. Raja menangis dekat makam putera dia, wahai anakku, andainya hidup kau boleh ditukarkan dengan tahta ayah, nescaya ayah akan letakkan jawatan, ayah akan serahkan jawatan ini untuk ditukarkan dengan nyawa kau. Naik pula menteri kata, andainya di antara keadaan andainya di antara jawatan kami boleh ditukarkan dengan nyawa tuan putera, nescaya kami akan tukarkan. Ada kata datang pula pencindian kawan, andainya otak kami boleh ditukar dengan nyawa tuan putera, kami akan tukar. Datang perempuan yang cantik, andainya kecantikan kami boleh ditukarkan dengan nyawa tuan putera, ambillah kecantikan kami.
Menangis Hasan Al-Basri bila dengar bicara orang-orang itu di atas putera, di atas makam putera, di atas kubur putera raja pada ketika. Lalu dia tinggalkan permata di dalam keadaan dia bertawad. Hasan Al-Basri, dia pergi satu tempat, dia ambil tanah, dia lomoh-lomoh badan dengan tanah. Hasan, kau datang daripada tanah, kau kembali ke tanah. Sejak daripada itulah Hasan Al-Basri mulakan langkahnya dalam bertatih menuju kepada Allah SWT, sehingga dia dikenal daripada golongan wali di kalangan tabi'in, dan dia dikenalkan juga Hasan Al-Basri dikenalkan di antara orang yang mempunyai banyak karamat. Hasan Basri maknanya lebih dia tuan. Kalau setakat nak berbincang, nak kata berjalan atas air ni, zaman dia tu wali-wali permainan. Bila Rabi'atul Adawiyah kata, ya Hasan, kata Rabi'atul Adawiyah dengan Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri jumpa dia. Ya Rabi'atul Adawiyah, aku ada sesuatu benda yang nak bincangkan pada kau. Jom kita pergi ke dalam. Maka pada ketika dalam keadaan kata jom, kata Rabi'atul Adawiyah, ke mana kau nak? Adakah di atas air ataupun di udara? Lalu kata Hasan Al-Basri, jom kita pergi di tengah-tengah lautan. Hasan Al-Basri menunjukkan hormat dia berjalan di atas air. Kata Rabi'atul Adawiyah, ramai di kalangan golongan arifin di sini yang banyak boleh berjalan di atas air, tapi tak ada pada satu tempat. Jom kita bincang di udara. Lalu Hasan Al-Basri tak mampu nak mengikut apa yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Kedudukan makam karamat dia ketika itu lebih tinggi, dan Rabi'atul Adawiyah lebih tinggi apa yang dialami oleh Hasan Al-Basri bang. Bila dia tengok perempuan cantik, mata dia tengok Hasan Basri. Perempuan tu perasan dia kena tengok. Lalu dia pergi ke Hasan. Hei Hasan, kenapa Hasan Basri, kenapa kau tengok akan aku? Maka kata Hasan Basri, aku tengok dengan kecantikan kau dan mata kau, aku tengok ini kau perempuan yang cantik. Lalu dalam keadaan perempuan tu memukul Hasan Al-Basri. Aku tidak sangka kau ulama Basrah dalam keadaan orang yang dah menganggap bahawa di antara kau adalah ahli sufi. Aku ingat kau tidak memandang kecuali Allah, lupa masih lagi ada pandangan kau terhadap makhluk dan juga pandangan nafsu. Kena tegur dengan seorang perempuan bang. Jenis-jenis wali zaman tu, Tuhan terbiah wali. Kalau Yazid Al-Bistami di tengah duduk, budak kecil datang bawa api. Kemudian dia tanya, kau nak pergi ke mana, malam-malam gelap ni? Hasan Al-Basri kata Yazid Al-Bistami, budak ni ambil lilin, dia pun hembus lilin. Puh! Lalu dia tanya, sebelum aku jawab soalan kau jawab soalan aku. Api yang aku tiup tadi, ke mana pergi dia? Budak kecil bagi sindiran dalam bentuk begitu. Nak cerita zaman tu memang zaman Tuhan terbiah wali-wali. Kalau tuan-tuan tengok dalam Manaqibul Awliya, zaman itulah yang banyak diterbit wali-wali pada zaman tabi'in dan tabi'in. Ya tuan-tuan ya. Kita banyak zakat Malaysia, zaman wali-wali ni dia berlaku pada cuti sekolah. Betul lah. Cuti sekolah wali banyak tu. Banyak wali, tapi satu hari je lah. Wali apa? Wali nikah. Ya. Ingat pengantin ni je kena mengucap. Rupa wali pun kena mengucap. Ni jam dia dah payung kembang. Jom kita mengucap sama-sama, istighfar sama-sama. Dah tak ada soal jawab lagi dah pun. Tidak banyak sekedar. Baik, maka bertanya Hasan Al-Basri, ia bertanya, hei pemuda, kata Sayyidina Ali, saya akan bertanyakan kepada kamu sesuatu. Jika engkau dapat menjawab, aku izinkan engkau terus mengajar di sini. Tetapi jika engkau tidak dapat menjawab, aku usir engkau sebagaimana lain-lain temanmu yang telah aku usir itu. Jawab Hasan Al-Basri, tanyalah sekehendakmu. Ini orang kemas macam tu dan baik. Dia tanya macam tu. Macam aku dulu nikah, imam tanya aku. Imam tanya aku, nak tanya sikit, berapa rukun nikah? Aku bertanya, imam nak mazhab apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanbali, Auza'i, Jabari. Imam kita tak payah, jom kita nikah. Bang, dia getak kau kena getak balik lah. Kau tidak, kau lagi kau kena getak kau. Itu cara dia bang. Tak apa, biar kita nikah. Itu dululah zaman saya. Ni jadi adat-adat duduk atas bantal.
Orang lain duduk atas tikar, kita duduk atas bantal. Imam pula tuan ada kebodohnya pula, siap gentak-gentak tangan. Aku nikahkan dia. Aku nikahkan dia. Mana kau ikut tuan? Tak payah salam, tak apa. Tak payah salam tu yang membuat ada imam kena lempang pun boleh. Imam kena tampar lah bang. Kecil pasal. Sebab tu kena kalau nikah kena salam. Tujuan dia apa? Mengelakkan imam daripada kena lempang. Mengelakkan imam daripada kena tampar. Allahu Akbar. Syahad tengok. Nak buat macam mana Tuhan nanti itu dia orang yang nak jadikan kau. Tak ada lain lah. Tengok kat situ. Syarah Ali kalam Allah wajah. Apakah hal keadaan yang dapat mengukuhkan agama? Apakah yang mengukuhkan agama? Maka jawab Hasan yakni warak, yakni berjaga-jaga daripada menjawab perkara yang syubhat dan juga haram. Lalu ditanya hal, maka betul jawapan itu kata saya. Betul jawapan itu betul. Apakah yang dikatakan kukuh yang boleh mengukuhkan agama? Sifat warak. Apa artinya warak? Kadar mana kekuatan dia boleh mencegah diri dia daripada perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara yang harus, berlebihan pada yang halal. Berlebihan pada benda yang halal. Kalau makan sampai tegang-tegang perut tu tak ada warak tu. Kalau minum merokok tukang perut berbunyi kerkuk-kerkuk air tu tak ada dah tu bang. Berlebih-lebihan pada benda yang halal. Adapun warak yang wajib itu meninggalkan mutlak tegahan Tuhan. Adapun warak yang jatuh pada sunat itu ialah hal keadaan meninggalkan segala perkara yang makruh. Makruh. Apa benda yang makruh? Ibadat-ibadat yang boleh jatuh pada makruh. Kapet warna-warni ini pun jatuh makruh. Nak buat ada batik. Sudah jatuh makruh. Rasulullah sembahyang, tiba-tiba nak sembahyang, orang hadiah kena sejadah daripada Mesir, daripada Kairo. Sulaman dia pada ketika itu terlampau cantik. Lalu Rasulullah ketika sembahyang terpandang pada sulaman. Lalu Rasulullah kata, elakkanlah kamu daripada sembahyang di antara sejadah yang bentuk begini, kerana aku sendiri pun hampir terlalai dengan pandangan aku kepada sejadah ini. Faham tak? Balutlah kain putih je sikit lah, macam imam ni. Balut kain putih sikit, atas tu gini. Orang pasal sembahyang dengan makmum yang tak kerti ilmu ni tuan-tuan. Kadang-kadang di tengah sembahyang dia boring, imam mana dia boleh bilang kotak dia ada berapa. Tak boleh. Dia bilang kotak tu ada berapa. Dia boleh tengok gambar ni, dia boleh corak-corakkan gambar ni. Sebab tu kadang-kadang kalau sembahyang tengok orang belakang tak kuat, baik kau laju kan. Lagi panjang kau kan, lagi jauh makmum kau melayang. Sibukkan makmum pula. Kalau saya sibukkan makmum. Saya lah. Pasal jangan kasih dia keluar daripada sembahyang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazi baca. Dia baru siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita pun dah rokok. Dia pun berjenuh ikut kita perlahan. Bila dia tertumpukan pada pengaharkan dan urusan dengan kita, otomatik dia tak boleh nak ingat barang yang di luar daripada sembahyang. Cara satu lah, tapi jangan pendek sangat. Agak-agak aja. Jangan kasih makmum rehat yang banyak. Nak kau kasih budak tahfiz yang baru naik. Dia sibuk dengan lagu dia. Yang belakang semua dah nak tombang. Dah nak tahfiz ni nak. Sibuk lagu, kejayukkan lagu ni, sibuk kejayukkan lagu ni, sibuk kejayukkan lagu ni. Dia minta ni ikut sedap dia je. Makmum belakang dah macam puting beliung, tergayang-gayang. Direct kalau tempat dia saya direct tegur budak-budak tahfiz macam tu. Cuba kau tengok Ustaz, belakang tu kerusi je berapa banyak yang menang tanpa bertanding. Apa dia? Kursi yang menang tanpa bertanding berapa banyak. Apa yang kau pergi baca panjang-panjang. Kadang-kadang dia melampau di tempat saya je lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam. Elah kau doa macam itu ke? Nak pula siap ikut tajwid. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Kalau kau tapuk, kau kerang nanti.
makmum doa dah timbul bosan dalam bentuk macam tu, doa kau menimbulkan fitnah dalam bentuk macam tak ada tuntutan. Macam mana kau bercakap minta dengan orang? Macam mana cara kau minta dengan orang? Budak tak, kau tengah makan dekat RR, dekat highway, tiba-tiba budak-budak anak yatim datang. Minta saya tolong derma saya anak-anak yatim. Ada? Minta tolong derma. Cara kau merayu minta doa gitu ke? Berdoa dengan permintaan dalam bentuk begitu ke? Kau pernah tak terjemahkan perkataan kau itu tadi dalam bahasa Melayu, kemudian hayati bagaimana cara kau beralunkan cakap kau itu tadi kuberikan kepada Allah? Faham? Faham betul-betul? Dia main susun ni. Budak tak tahfiz pun nak naik dia. Tapi dia baca memang sedap. Saya tak ada masalah. Tapi pakcik tua kat saya tu pun sampai dia ambil, sampai dia dah bersandar dah sampai ke tepi, bahu kanan nasib baik untuk itu. Letak kata dia dah relax santai je. Kesian macam. Tapi kalau budak tahfiz, kalau dia tarik memang mengembang mula baru. Dengar suara budak macam tu, oh memang sedap. Kalau orang yang faham lah bang. Abang tinggalkan. Maka dia katakan jaga pada warak. Bila jaga pada warak, maka selamat daripada kukuhlah agama. Takut semayang, tapi ada benda yang haram masih dimakan. Semayang, ada lagi harta yang datang daripada sumber yang haram. Semayang, masih lagi ada sesuatu yang terbabit lagi dengan riba. Itu contoh. Kadang-kadang barang tak boleh lari, dia kena tempur. Tetapi kali pertama atas jalan darurat. Masuk kali kedua, tak ada. Rumah hutang kali pertama ada jalan keharusan. Kalau kali kedua hutang juga dengan riba, tak ada jalan. Tak ada hukum yang boleh meluluskan. Tapi nak buat macam mana? Ada orang nak selamat jual beli daripada hukum ni dengan syarat masa buat agreement dekat bank tu ustaz tak ada. Tengok ustaz tak ada, ulama tak ada, kira halal lah. Dia kira halal. Ada pandang macam tu. Kalau dia sebab, oi tak dapat bang. Sebab tu dulu ada kumpulan yang berjubah hijau menghar keadaan, yang memperjuangkan makanan-makanan Islam, yang memperjuangkan kicap Islam, yang memperjuangkan sos Islam, yang memperjuangkan mi buatan orang Islam. Itu dia. Kat masjid kan ditarik tasbih, kat kedai kan ditarik mi kapir masuk mulut. Pampung. Tu contoh. Jangan kau berhati pagi-pagi raya dah dekat ni. Ya? Faham? Kan dia duduk lagi makan baca sikit. Dah makan lagi mi apa pula, fishball, fishcake dia pula buatan. Nampak terpampang tulisan orang kafir. Pampung. Macam mana dia boleh yakin secara mutlak apa yang dibaca pada zahir? Tu contoh. Bang, jangan marah lah bang. Pasal ada orang tak ada ilmu ni, dia lebih yakin orang kafir pegang pada syaitan daripada dia berpegang kepada Tuhan. Ini bab yang lepas saya dah beritahu. Ada orang Melayu, orang Islam yang sakit, bila tak ada kata sakit, dia jumpa, dia lalu tempat saya. Boleh tunjukkan saya kat mana perubatan orang asli? Saya diam, buat tak tahu je, saya tak tahu, buat tak tahu je lah. Saya kata tak tahu lah pakcik, alamat surat menyurat sampai sini. Dalam hutan tu tak ada alamat. Cubalah pakcik cari dalam hutan. Kalau pasal tu kerja syirik, memang saya tak boleh jawab. Kerja tu kerja syirik. Bila tak ada kata, kalau kerja yang lain-lain tu boleh lagi tolong, boleh payung. Tapi masalah kerja syirik. Lalu dalam keadaan dia pergi, kita pandang pakcik itu umur 60 tahun. Kau dah sembah Allah, tak kuat keyakinan kau dengan Tuhan. Kau lebih yakin kepada orang kafir berpegang kepada syaitan daripada keyakinan kau sendiri kepada Allah. Kepada Allah, berat abang. Ini berat ni masalah. Yang terbaru ni pula, gedebak. Agaknya tahap apa, tiba-tiba Tok Bawang, Tok Bomo asli ni masuk Islam. Selamat. Bila dia masuk Islam pada ketika itu, orang tanya, Ji, mana tempat orang berubat tu? Saya pula pergi tunjuk kan. Tiba-tiba balik saya dah berkisar. Orang tu baru sebulan masuk Islam. Takut dia masuk dalam Islam, tapi cara berubat mengikut cara lalu. Yakin di manusia ni tak kuat. Abdullah hatta ya'tiyakal yaqin. Kau kena sembah Tuhan sampai makin lama kau sembah, makin kau ibadat pada dia, makin tambah yakin kat Tuhan. Bukan makin syak ni. Habis, jauhkan daripada segala syubhat dan juga yang haram. Syubhat dalam orang fiqh kata, kalau dalam tauhid tasyabbuh yang menyamai fahaman.
Buang. Yang ni bahan buang. Main bola semua pendek, tu pahaman dia. Bila baca talqin, imam duduk, makmum duduk, yang ini mirip dia. Dia kalau baca talqin, kena berasing. Kalau ke dalam Kristian ni, dalam agama lain, dia baca talqin, semua berdiri. Semua berdiri. Kita bezakan. Imam kena duduk, makmum yang dengar semua kena berdiri. Kalau kata tak, dia kata yang berdiri banyak uzur, imam muda, yang duduk, semua yang mendengar, semua duduk, imam pula kena berdiri. Kalau kata imam penuzur dengan syarat semua dalam keadaan duduk, tapi kena menjagailah seperti mana Yahudi buat. Sampai kalau Rasulullah kata, kalau kau berjiran dengan dia Yahudi, kalau hari ini kau tengok dia pakai baju biru, kau jangan pakai baju biru. Hari ini jangan pakai baju biru. Jangan sama dengan dia. Sampai segitu Rasulullah suruh. Hari ini kau tengok Yahudi pakai seluar, kau jangan pakai seluar. Itu melampau kan. Aku kata bentuk je. Yang itu tak ada masalah. Jangan ikut. Yahudi kubur dia kala-kalakan, dia cacat. Jangan ikut lah. Saya dah kata dah, hidup ni yang Tuhan suruh perjuangkan masalah dia apa dia? Jangan ada tasyabuh ataupun tasyabuh yang barang yang syubhat dan kepahaman pada Yahudi dan Nasrani. Sebab itu Allah wajibkan kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub yakni Nasrani, waladdall yakni Nasrani. Allah suruh kita minta berdoa pada dia supaya jangan masuk di kalangan orang seperti mana Yahudi dan Nasrani. Faham? Itu je pun. Jangan ada tasyabuh lagi segi akidah. Kamu yang benar. Itulah manusia nak buat macam mana? Bila dia kata tak masuk neraka 2-3 hari, dah dia dengar cakap Yahudi, ulang cakap Yahudi. Kita tak masuk neraka 2-3 hari, dia dah ikut cakap Yahudi. Bini pula hari ni masak gulai. Alah, kau ni tak ada lauk lain ke? Gulai. Boring betul. Perkataan boring adalah perkataan Yahudi Bani Israel terhadap makanan. Maka ditegah. Tak boleh cakap tengah boring pada perkataan makan. La nasbira ala ta'amil wahid. Kami boring dan Musa dengan makanan yang jenis begini. Balik-balik manna salwa. La nasbira ala ta'amil wahid. Fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. Doa daripada Tuhan kau boleh tumbuh di antara keluar daripada bumi ini tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang lain. Lan nasbira, kami tak boleh sabar. Tukar bahasa modern, lan nasbira ala ta'amil wahid, kami tak boleh sabar dengan jenis makanan ini. Istilah ditukar, kami boring balik-balik makan benda-benda begini. Jangan cakap ada makanan yang itu kalimah Yahudi terhadap rezeki Allah. Nanti nak belajar, nak kena tengok betul. Jangan mirip kita. Yang rambut perang ni memang sebiji photostat dia. Yang rambut slope ni pun salah satu juga memang photostat dia. Pakaian. Kalau contoh lagi, bila dah kahwinkan anak, ada majlis berenai, bergenjis-genjis. Ini tasyabuh, barang yang menyepati di antara amalan-amalan pada agama lain dan bangsa lain. Itu aja pun yang Tuhan suruh manusia perjuangkan. Ghairil maghdub waladdallin. Allah ihdina siratal mustaqim. Minta Allah pimpin tunjuk jalan yang lurus. Kemudian mengelak kalau boleh jangan masuk jalan yang dimurkai, yakni Yahudi. Kemudian jalan yang orang yang sesat, yakni Nasrani. Itu je pun, tak ada apa pun. Kalau subuh disuruh tambah lagi dia. Allahumma hdini, tambah lagi hidayat. Kemudian duduk antara dua sujud. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, tambah lagi. Satu hari Allah suruh ulang cakap wahdini ni tuan-tuan, lebih 20 kali tuan-tuan. Minta supaya kita berpegang kepada Allah dan minta petunjuk daripada Allah. Firman macam mana? Perlahan dia faham. Habis. Maka keadaan orang dikatakan orang yang syubhat Arab, lalu tanya apakah yang merosakkan agama? Yakni tamak. Imam Al-Ghazali kata kepadanya, engkau boleh tetap mengajar di sini orang yang seperti engkau ialah yang dapat memberi ceramah kepada orang ramai. Apakah benda yang merosakkan agama? Sifat tamak. Tamak kepada dunia, hubbud dunia, cintakan kepada dunia, ra'sun kulli khati'atin, menjadi kepala bagi segala kerosakan. Orang berbunuh sebab tamak. Orang berdengki dalam jawatan sebab tamak. Orang dalam keadaan begini sebab tamak ni memang ada. Kalau dalam makanan dinamakan syarrut ta'am. Orang yang makan bau memusat-musat dalam pinggan. Yang ini buruk perangai akhlak dalam Islam.
Pergi makan buffet rumah orang kahwin, nah kau ayam seketui, nah kau ayam daging permak seketui, nah kau kemudian gini seketui, nah kau gini seketui. Kan kadang-kadang saya nak pergi patah balik, siap ada temikai lagi atas nasi, nah seketui. Sampai nasi tak nampak. Mana nasi? Syarul ta'am, ini perangai buruk. Dia termasuk dalam satu daripada silibus dalam ilmu tasawuf. Orang nak sedap beramal, perut dia tu jangan penuh makanan. Orang nak panjang beramal, jangan terlampau banyak minum air. Orang nak tumpukan beramal, jangan terlampau banyak tidur. Habis selesai. Mama ya, Mama Hana. Dalam 40 tahun ni sejam nak subuh dah di atas dia dah. 50 tahun 2 jam nak subuh dah di atas dia dah. 60 tahun 3 jam lagi nak subuh dah di atas dia. 60 tahun yang 70 tahun kalau boleh duduk je lepas isyak, lepas makan ke depan debuk, duduk atas dia dah. Kalau tertidur tu rezeki kau je. Tersedar malam kau terus, kalau tak batal wuduk bangun balik, sambung balik. Seolah-olah bas ekspres yang nak dipandu oleh malaikat Israel telah pun start enjin, bila-bila boleh berjalan. Gapai lah apa yang dapat gapai. Istighfar ke, rawat ke, apa ke. Apa amal yang kau nak pertahankan diri dengan Tuhan? Peguam yang Tuhan sediakan untuk membela manusia yang paling power di akhirat, yang baca Quran. Syafaat yang paling besar kalam Allah. Orang banyak baca Quran ni orang peta berhujah. Orang banyak baca Quran ni orang akan banyak. Quran akan menjadi peguam bela di dalam kubur, peguam bela di akhirat. Dia panggil Quran tu baca Quran. Amalan yang paling orang benci baca Quran. Amalan orang tak suka baca Quran je. Amalan yang lain orang suka. Ya. Itu contoh. Ni macam semayang lah bang. Semayang ni agak-agak ya orang suka semayang bid'ah. Orang suka tak wirid lah. Berwirid lepas semayang ni orang suka tak? Bukan bang. Lepas berwirid lepas semayang ni orang tak suka. Berdoa lepas semayang ni orang minat ke bang? Tak minat. Padahal natijah apa yang kau nak luahkan pada Tuhan adalah melalui doa. Bila meninggalkan doa, meninggalkan di antara meninggalkan keperluan dia kepada Allah, dia menganggapkan satu perkara ini berlaku dengan sebab usaha dan kekuatan dia tanpa bersandarkan dengan anugerah daripada Allah. Takut abang. Lepas tu orang tanya, siapa manusia yang paling sombong tu? Sombong lagi bodoh. Apabila orang berdoa lalu dia meninggalkan majlis doa. Yang ini satu masalah. Abang kalau nak semayang abang kat masjid, katakan zuhur baru lepas masuk, orang nak semayang abang lambat. Tiba-tiba abang nak semayang, imam tengah berdoa. Jangan semayang dulu, aminkan doa tu sekejap. Kemudian semayanglah, bagi hormatan dan laluan dalam bentuk macam tu. Bukan senang, kita doa seorang-seorang hati merabat. Bila ramai-ramai kita boleh tumpu. Imam baca, kita aminkan dengan ramai. Sokongan tu dia jadi kuat. Tengah lagi orang Melayu ni dia tak faham bahasa Arab. Maknanya kalau nak tak faham bahasa Arab, kalau imam nak suruh orang aminkan, ujung dia tekan sikit. Faham? Amin. Rabbana atina fil akhirati hasanah benar. Amin. Rabbana bagaimana? Benar. Amin. Kena cakap macam tu. Cuba baca dulu saya. Allah Rabbana atina fil akhirati hasanah. Seorang tak aminkan. Pasal makmum tak tahu kat mana nak amin. Makna kena tengking sikit. Faham? Imam baca, contohlah imam Allah salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tak ada tengking. Orang tak tahu kat mana nak amin. Tunjina min jami'il hajat. Amin. Wal biha asl ghayat. Amin. Apa kena buat macam tu? Yang imam, yang makmum beritahu bahasa Arab dalam khutbah Jumaat aja. Bila imam dia khatib kata ibadallah, tak ada pun baca kata Rasulullah ibadallah, dah semua sapu muka. Kalau kata ibadallah, orang dah sapu muka. Belum lagi habis doa, Rabbana atina. Kita tarah balik. Pada hamim ni tuan-tuan, paling sunnah yang kuat sekali dia bertentangan dengan bau. Bertentangan dengan bau. Kalau ada hajat yang besar, mereka diangkatkan sampai melihat di antara ketiak putih bersuci Rasulullah. Kalau ada hajat besar. Kalau tak ada hajat besar, menepati daripada bau ni. Bau. Kalau yang bawah ni lagi tak seronok.
Kalau yang jenis pemalas ni, tangan kanan ni malas nak angkat, tangan kiri malas nak angkat, tangan kanan kiri tolong pegang. Yang lagi malas tu tongkat macam ni. Ni lagi biadab doa dengan Tuhan. Yang lain lagi besar biadab lagi tak ujung lutut. Yang lebih besar biadab lagi duduk tempat dekat depan. Yang lebih biadab lagi tengah-tengah berdoa tanpa jamu. Yang lebih berdoa lagi ke Umar Kenduri. Bila dia tengah-tengah masak isyak rokok, kau kata, imam doa. Buang asap kat mulut. Baca. Orang pun cakap tadi, rokok tu nak mati, api nak mati. Amin ya Allah. Amin. Yang ini lagi besar, bapak kau hajar betul. Lagi apa? Lagi besar kau hajar dengan Tuhan. Orang macam ni. Dekat saat-saat nak macam itu, dia boleh main-main, Imam macam nak gerak berdoa, rupa dia macam ni. Seorang guru dahulu ketika dalam keadaan permulaan hidup hidayah, Guru Iskandariah. Tahu Iskandariah? Atas sikit telur air tawar. Iskandariah tahu? Tahu mana? Atas sikit. Mesir. Pada satu hari ketika keadaan aku sedang memberi suatu keperluan daripada seorang yang mengenalkan aku, timbul dalam perasaan hatiku, mungkin ia ini tidak menerima wangku. Tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, keselamatan dalam agama hanya dalam memutuskan harapan daripada sesama makhluk. Bila ada suatu harapan kepada makhluk, maka pada ketika itu tidak ada keselamatan kau dalam agama. Lepaskan bagi seluruh harapan dan rajak kau kepada manusia Allah, maka berjayalah roh kau pergi menerka masuk pada alam perjalanan ketuhanan. Kalau seandainya masih lagi ada sesuatu lagi hubungan di antara pengharapan kau pada makhluk, maka terlepaslah kau apa yang ada di sisi Allah. Jangan harapkan apa yang ada di tangan manusia. Fahamnya, minta tolong dengan Tuhan direct. Wasta'inu bisabri, minta tolong dengan sabar. Wassalah, dan dirikan sembahyang. Fa innaha lakabiratun, memang kerja itu terlampau berat. Illa 'alal khashi'in, melainkan orang yang syok. Pak Haji, rumah Pak Haji, garaj kereta Pak Haji terbakar. Sabar dulu. Tenangkan hati dulu. Lepas tu bila nak minta penyelesaian, baru sembahyang 2 rakaat. Jangan kata, Haji, rumah Haji terbakar. Cilaka siapa terbakar ni? Dia dah maki kuat-kuat tu. Dah lepas setengah jam, sabar Haji. Tak apalah, aku reda. Tak pakai. Dia yang katakan masuk maka yang tinggi. Dengar cerita, jam itu dia reda, jam dia itu dia sabar. Ayat tu dia pakai. Laki dia mati, dia tumbuk, bini dia mati, mangkau. Kenapa kau tinggalkan aku mangkau? Kau kata nak mati saya, kau kata nak mati sama. Kenapa kau mati dulu mangkau? Kenapa kau mati dulu? Contoh, dia tumbuk, ayat kata. Lepas tu dia kat kubur, orang peluk dia, sabarlah reda. Oh saya sabar, saya reda semua. Kau dah melalak dekat setengah jam, baru kau nak cerita sabar, katun sabar tu baik, tak pakai. Panggil abang macam mana? Sabar ke? Mana dia jarang. Dia biasa kalau laki mati, cakap bini, abang, kenapa abang mati bang? Kenapa nak mati tak cakap bang? Kenapa abang cakap begini bang? Kenapa abang buat begini bang? Bang, kami sedih lagi bang. Apa sih tak sedih bang? Pencin abang kecil, anak banyak. Bila dia kata sedih macam tu, kadang. Lepas tu tiba nak tanam, tak apalah saya reda sebab tak pakai kita. Tak pakai. Jangan kalau suami mati, isteri tak sedih. Jangan kalau isteri mati, suami sedih. Kau takut pula jawab je pun. Jangan kalau mati bini, suami sedih. Tak sedih dia. Hantar bini kat kubur pun dia sat lagi rokok John tu. Pom. Tengah sedih isap rokok lagi tu. Pom. Tak ada. Jangan. Biasanya jangan kalau bini mati laki moyan. Jangan tak. Ambil barang-barang mak kain batik bini, simpan kain batik bini. Tiba-tiba anak layak kain batik mak, ayah cari lain. Dah tak ada lagi dah, tinggal telekong dia. Saya teringatkan bini, subuh tu semayang pakai telur. Subuh tu semayang pakai telekong mak, telekong bini, terlampau Hindu punya pasal. Anak dia masuk bilik mengucap panjang. Apa satu benar bapa aku mengoyat sampai Hindu kat arwah mak pakai telekong sembahyang subuh. Wallahu a'lam bissawab.
Tak pukul berapa aku sampai rumah nak gelak game. Malam tadi aku sampai tempat. Allah, raya haji kau cuti, raya puasa kau cuti. Kalau raya hidup sesak tu kan, memang sesak jalan raya. Setakat ni air semalam sini sampai pun lambat, memang lambat. Biasa saya kalau sampai kat kawasan sini saya boleh berehat 1 jam 2 jam. Semalam tak sempat, memang tak sempat semalam. Memang teruk jalan. Cuti orang cuti, orang cuti, orang cuti. Air raya Aidiladha. Macam tengok lembu pun, saya tengok semalam kat masjid, aku duduk masjid, lembu yang nak sembelih pun harga 4-5 ribu. Allah, macam kena Eid, pulang dah macam kita gagal. Teruk banget. Teruk, memang teruk sangat lembu-lembu macam tu. Ambil lah, kalau tengah lagi kita ni tak ada macam zaman Rasulullah, kita tak ada Baitul Mal, tak ada tempat menerima zakat binatang. Tak ada. Kalau ada orang beli kambing, tuan, saya punya kambing cukup nisab, tuan-tuan, saya nak bayar pada masjid zakat ni, minta maka masjid pun ambil terima, siapkan leban, biarkan boleh. Tuan, saya ada beli lembu dan cukup nisab, tuan-tuan, dan cukup awal saya nak bayar zakat lembu pada tuan, gini. Maka simpan jadi harta masjid. Itu jadi harta macam tu. Faham? Jangan tu. Hari ni orang bayar zakat, besok orang pula ambil zakat malam-malam. Boleh? Orang ambil zakat malam-malam. Istirahat. Tak tahulah. Tapi kalau tempat saya, benda ni kerap orang ambil lembu ni tak ada mencuri-curi sekor-sekor, tak ada itu. Sekor juga disembelih siap lapar lagi. Gelebak, gini. Kau ingat orang curi lembu ni jahat? Tak. Masa nak sembelih dia tanya kawan dia, kiblat mana? Kiblat. Dalam lembu curi tu pun tanya kiblat kat mana? Kiblat. Masa nak sembelih dia tanya kawan dia, kau baca ke tak? Kau baca kau sembelih lembu, kau baca ke tak? Maknanya dia tak jahat semualah. Faham? Walaupun dicuri lembu, masa sembelih ngadap kiblat. Nak sembelih baca bismillah. Okey tu. Okey tu. Okey lah, daripada dia ambil kemudian dia ketut mati jual itu lagi tak baik. Itu okey lah tu. Ada sikit lah, Islamik dia tu ada sikit lah, faham? Kadang-kadang dia tengah mencuri, orang azan subuh, dia berhenti sekejap, jawab hayya ala solat, la hawla wala quwwata. Atau bumbung rumah orang ni baik. As-salatu khairun minan naum, sadaqta wa badarta. Allah Akbar. Siap sambut azan lagi. Situ saja dia bagi penghormatan, akhirnya jadi wali besar, tuan-tuan. Itu je pun tak ada apa, tak ada. Sekadar itu je. Dia menghormati di situ saat turun hidayat. Jangan cuma sekadar nak bagi tahu hidayat tu turun. Jangan besok kata nak jadi wali, pergi manjat dinding rumah orang, naik atas bumbung, bila orang bang kau berhenti. Lama-lama kau jadi wali. Kau jadi wali ke kau kena rimbat, itu lain. Yang itu lain. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة اعيننا وما تخفي الصدور يا حنا يا من القوي لنا الايمان اللهم يا هدى العالمين يا مجيب السائلين حب لنا منك رشدا وسدادتنا اللهم ارزقهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وزما مغفورا وتجاره لن تمر اللهم ارزقهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وزما مغفورا وتجاره لن تمر اللهم سلمهم وسلم من معهم اللهم سلمهم وسلم ما معهم وصلى الله على سيدنا محمد